Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar semua? Saya ingin membawa satu lagi topik yang dinamakan kurma. Anda sekalian, yang mana masih sihat tu patut bersyukur, yang mana masih sakit walaupun kat rumah, you mesti mencari usaha supaya kita boleh merawat sakit, kalau boleh dengan cara yang natural, cara alami. Kurma ataupun dates, ada lebih kurang 200 jenis kat dunia ni. Saya pun yang kenal lebih kurang 3-4 saja yang you pernah dengar apa dia, seperti nama ajwa, betul tak? Ni ajwa. Yang ni memang kita orang yang pergi Madinah selalunya kan mesti dia bawa balik kan ajwa kan, betul tak? Tapi besar-besar ni lah, ni pun kira dah besar, kadang-kadang kecil lagi kan. Tapi yang famous sebenarnya, yang lebih senang dapat, yang lebih murah sebenarnya ialah ni majul. Majul ni yang dah kering kan. Kalau majul yang fresh tu dia lagi besar sikit dan dia lebih orang kata, kalau you salah-salah hari bulan dia cepat masak, lepas tu you kena makan cepat sebab dia lembik nanti kan, betul tak? Tapi yang penting anda kena belajar tentang ada satu nama halawi. Halawi tu dia lebih kurang macam ni juga, tapi dia lebih famous sebelah-sebelah negara barat. Baiklah, yang penting yang ni banyak kali kalau sahih semua, yang sabda Nabi tu kan, ada 3 ke 4 kalau tak salah saya yang disebut tentang makanan kurma ni. Salah satu daripadanya, Rasulullah SAW bersabda, katakan barang siapa yang makan pagi 7 biji ajwa ni, pada hari itu dia tak kena racun dan tak kena sihir. Alright, itu satu. Lepas tu dia kata kalau ada rumah mana yang tak ada kurma dalamnya, tak kira kurma majul ke apa ke kan, di dalam rumah tu kalau you tak simpan sikit kurma, dia akan menyebabkan penghuninya kurang sihat. Tu kan dia punya power tu. Dan nanti ada juga dibekalkan nasihat kepada orang pregnant pun. Jadi anda sekalian, tolong share dulu sebelum kita sambung, bagi love dan bagi like seperti biasa supaya ramai boleh dengar. Baik, nombor 1. Apa baiknya kurma ni? Kurma ni dia memang manis, betul kan? Dan you mesti rasa, banyak gula dalamnya, betul kan? Dia memang ada sucrose, ada glukos, ada fructose, betul. Dan karbohidratnya pun lebih kurang 40 sampai 45% pun kandungan daripada setiap biji ni kan, kalau you tengok ni. Dan fat dia tak ada, habis sangat 1% lah kot. Tapi dia ada protein. Anda kena tahu yang magicnya kurma ni, dia ada lebih kurang 23 jenis amino acid. Amino acid tu protein lah kan. Seperti oleic acid, linoleic acid, nama-nama palmitoleic acid, all the oleic ni semua tu memang bagus untuk kesihatan, walaupun sedikit, tapi 6 hingga 7% ni proteinnya cukup bagus. Tetapi yang lebih banyak bawah pada karbohidrat, dia banyak fiber. Fiber tu apa? Serat. Baik. Anda nak tahu tak, kalau saya bagi sebut nama-nama dia punya bahan-bahan aktif dia, you akan terkejut. You ingatkan cuma gula kan, you ingatkan sucrose je kan, rupanya dia ada potassium, dia ada magnesium, dia ada B6, dia ada kalsium, ada phosphorus, ada riboflavin, vitamin B kompleks tu, cuma dia tak ada B12 dalam tu. Vitamin K, thiamin lagi tu, vitamin juga, A, vitamin A dan zinc. Ada satu lagi yang lawan kanser pun, namanya selenium. Pernah dengar selenium tak? Copper pun ada. Jadi banyak sangat lah. Kita duk ingat besar-besar ni makan ikut sunnah je kan. Rupanya sunnah tu memang ada kebaikan yang saintifik. Baik, seterusnya, berapa lama dah orang jumpa kurma ni? Kata sejarah, hampir lebih pada 7,000 tahun sebelum dilahirkan Nabi Isa. Kalau orang putih dia tulis 7,000 BC, before Christ. Betul tak? Before Christ. Tak apa. Tapi maksudnya dah ribu-ribu tahun lah. Pokok ni antara yang terawal dan yang termanis di dunia ialah pokok ataupun buah kurma. Saya tak tahu apa lagi nombor 1, tapi katanya ni nombor 2 yang paling manis di dunia. Apa yang paling manis nanti saya cari. Tapi yang ni nombor 2. Paling manis di dunia.
Dan dia cuma hidup di tempat yang panas atas daripada 100 degree Fahrenheit. Sebab tu you tengok di Timur Tengah, di utara Afrika. Tapi sekarang ni orang Malaysia, orang kawasan tropika pun dah mula tanam. Tak tahulah elok tak elok buahnya kan. Dan dia perlu lebih kurang 4 hingga 8 tahun sebelum dia keluarkan buahnya. Dan setiap kali bila you nak dapat kita ambil buahnya, setiap kali dia berbuah hampir 300 pound satu pokok. Satu pokok 300 pound. 300 pound tu lebih kurang 120 kilogram. Banyaklah kan. So you tanam satu ladang tu jenuh lah kan. Sebenarnya dah lama orang kenal kurma ni. Cuma kadang-kadang kita nak kena belajar sikit apa sains dia. Dalam segi gula pula dahulu, yang ni important you dengar Yang ni bagus. Saya pun dulu salah tafsir ni. Saya ingatkan manis betul, so kita cuba nak kontrol sikit. Rupanya dia kurang daripada power. Kalau gram per gram, katakan you ambil 100 gram kurma ni ataupun kurma ni, kalau you ambil 100 gram lah katakan, okey. Lepas tu you ambil 100 gram orange katakan. Rupanya orange tinggi lagi dia punya sifat gulanya. Bahasa nutrisi dia panggil glycemic index. Glycemic index ialah betapa cepatnya gula tu dihisap masuk dalam badan kita. Makan je zap dia naik. Maksudnya banyak gula cepat masuk dalam sel kita lah. Jadi kalau lagi tinggi lagi you kena jaga diri. Sebab apa? Contoh gula pasir 100. Dia punya marker dia. Dates ataupun kurma cuma 42. Jadi kalau kita bandingkan dengan orange 43. You tengok pisang 51. Dia punya tahap tu. Kalau bandingkan gula 100 kan. Jadi dates ataupun kurma masih bawah lagi 42. Nenas 59. Bukanlah kata tak boleh makan nenas. Tapi kalau kita merasakan kurma ni manis meleceh ataupun manis meleting, sampai takut nak makan, salah. Itu kesalahan pertama yang orang punya tanggapan. So mango, memplam, buah pauh ni 51 dia punya taraf dia. Watermelon apa dia? Temikai saja hampir berapa? Hampir 76 dia punya power. Dah dekat nak ke gula kan 100. Strawberry tinggi juga lagi 49. Orange juice lagi tinggi. Orange dalam 43, kalau orange juice dah 50. Buah peach dan sebagainya tu kan, kalau yang you tengok buah-buahan lain yang rasa manis, kalau yang ni pun manis, you rasa ni manis, kurma ni lebih rendah dia punya power untuk keluarkan hisapan dia ke arah menjadikan gula dalam sel kita. Jadi baguslah tu cara yang orang makan kurma ni. Satu, dia orang makan terus. Nombor dua, dia buat macam sunnah juga kan, iaitu dia panggil air nabiz. Air nabiz tu maksudnya apa? Dia rendam lebih kurang 2 atau 3 biji kurma ni dalam air. Lepas tu dia tinggalkan semalaman. Besok pagi you minum airnya. Dan isinya you boleh telan sekali. Itu sunnah Nabi juga kan. Orang selalu panggil air nabiz. Okey. Yang tu cara kedua, makan terus, rendam. Dan of course cara-cara lain ialah buat smoothie. Smoothie yang famous sekali, anda boleh masukkan kurma ni, jangan masuk biji. Sebab apa? Biji dia susah nak pecah. Dan memang ada zat juga besi, zat besi pula dalam biji tu. Tetapi tak payahlah, sebab apa, nanti lekat-lekat pula. You ambil kulitnya, you potong-potong, sebab dia susah kalau besar-besar nanti nak hancur bila you buat spin pun nanti. Sebab you pin you spin you punya sayur, you punya pisang, you punya buahan, you campur. Okey, selalu yang famous yang saya nak recommend kat you sekarang apa dia? Banana campur dengan berry. Kalau ada berry lah, kalau tak ada pun tak apa. Tapi masuk sedikit ada yang hijau-hijau ni, sayur-sayur. Kalau orang putih panggil cilantro, bagus. Tapi saya tak pandai nak cari cilantro ni. Saya cari daun moringa saya, daun kelor. Saya ambil daun, saya masukkan. Semuanya lebih kurang segenggam. Saya akan ada yang hijau. Lepas tu you masuk lebih kurang dua besar-besar ni. Yang bukan ajwa kecil je, lagipun ajwa keras sangat. You ambil yang majul ni, okey. So ambil 2, masuk elok. Lepas tu you masuk turmeric. Kunyit dengan kunyit lebih kurang 1 inci, potong. Lepas tu you masukkan lada lebih kurang 5 biji, cukup. Okey, satu cubit atau 2 cubit lah.
Ada setengah orang nak bubuh garam bukit sikit, ada setengah orang nak masuk cinnamon, boleh. Saya pernah buat, sedap. Nanti kalau saya ada masa saya tunjukkan, sebab waktu-waktu ni kalau saya buat terliur pula nanti kan. You campur kalau ada air kelapa muda, lama kelas lah. Ada setengah orang dia nak campur susu almond, bukan susu binatang, nak masuk susu Bali ataupun nak masuk sikit santan pun no problem. Okey, saya pernah buat benda ni, memang sedap gila. Okey. Dan you pernah tengok pun cancer cocktail pun saya banyak masukkan kurma. Baik, sekarang tiba masanya saya cerita sikit tentang berapa banyak kebaikannya. Ada 18 hari ni saya nak share dengan anda. Boleh? Ada satu lagi tadi, dia orang kata kurma ni kalau campur dengan susu saja dah bagus. Okey, itu zaman dulu susu semua bersih, semua yang sehat, susu sehat. Sekarang susu pun banyak antibiotik, banyak macam-macam cerita kan. So you ambil susu daripada kacang-kacang seperti almond milk, soy milk yang organik semua tu, ataupun santan, you campur, you rendam dia pun boleh. Macam nabis tadi, daripada air biasa you campur dengan susu pun boleh. Okey, ada orang dia kalau rapat dengan Middle Eastern punya food, dia campur saffron. Tahu yang merah tu, ambillah 2-3 urat sikit, lepas tu masuk ginger dan masuk cinnamon. Jadi you boleh buat macam-macam lah dengan kurma ni. Nombor 1, baiknya ialah, khasiatnya ialah untuk tulang. Didapati ada fosforus, ada potasium, ada kalsium, ada magnesium. 4 ni memang khas untuk tulang. Semua ada dalam kurma ni. Jangan main you nampak je macam ni kan. Kadang-kadang kita buka puasa 1 atau 3 atau 5 kan. Saya cadangkan 3, sebab 3 setiap satu ada 65 kalori. Lebih kurang katakan besar-besar tu 70 kalori lah. Jadi kalau 3 dah 210 kalori. 3 biji yang besar ni kan. So kalau 3 biji 210 tu dekat nak 1 pinggan nasi, 1 mangkuk yang you telingkup tu, you terbalik tu. Dia punya power, dia punya kalori dia. Nasi putih kan lebih kurang 250. Yang ni dah 210. 3 biji je. Sebab tu saya kata you control dalam 3 biji sehari. Boleh? Okey, dapat kuatkan tulang. Nombor 2, boleh jadikan sebagai pemanis yang natural. Saya dah kata tadi, dalam koktel kita tidak akan ada sebiji gula pun. Alright? So apa-apa saja you boleh campur dengan ni. Kalau siapa rajin, you buat paste. You lenyek dia betul-betul, you simpan dalam peti ais, bila nak you ambil 1-2 sudu, you campur dengan you punya makanan pun boleh. Okay, so it's a natural sweetener. Nombor 3, dia lawan proses penuaan. Terutama sekali bukan dari segi just anti-aging awet muda, tapi lebih lagi kepada otak. Sebab otak dikenal pasti memory cukup boleh bertahan bagi mereka yang amalkan ambil kurma. Okey. Satu lagi ialah untuk orang yang ada night blindness. Night blindness, tahu night blindness tak? Night blindness ni rabun malam. Dia bila siang ni nampak okey, tapi bila malam dia jadi rabun, dia tak apa nampak je, dia tak boleh bawa kereta, dan sebagainya tu. You amalkan ambil kurma, sebab dalam tu ada banyak vitamin A dan carotenoids. Okey, bagus. Seterusnya, ada 2 cara. Satu, orang yang nak kuruskan badan. Satu, orang yang nak berat badan nak meningkat, nak tingkatkan berat badan, nak tambah berat badan. Dua-dua boleh. Bergantung kepada apa niat you sebenarnya. Dahsyat kan. Orang yang nak naikkan berat badan boleh pakai ni. Sebab apa? Dia kalori tinggi. Kalau saya kata kalori tinggi tu, janganlah risau kan. Boleh ambil. Sebab dia bukan berkalori saja. Setengah macam gula, dia berkalori tapi tidak ada nutrien. Nutriennya kosong. Yang ni berkalori tapi nutriennya banyak sangat. Itu yang bagus. Seterusnya ialah untuk tadi berat badan. Sekarang untuk orang yang buasir. Okey, orang buasir, terutama sekali orang yang pregnant, memang baik sekali. Okey, tak kira lah you pregnant tak pregnant pun, tapi ramai juga yang pregnant yang buasir sebab ada tekanan oleh baby dan sebagainya dalam uterus tu kan. Kenapa dia bagus untuk jaga buasir? Sebab dia banyak serat. Okey, very good serat. Lain daripada karbohidrat, nombor 2 dia yang paling tinggi ialah serat. Baik. Sambung untuk kulit. Memang terkenal kurma bagus sebab dia ada vitamin C, bukan C semua orang tahu dah. Dia ada juga vitamin D
Dan D ni bukan daripada matahari saja. Nah, dalam kurma pun sekarang dah ada. Untuk apa, dari segi kulit, dia boleh menjadikannya lebih smooth. Smooth tu maksudnya dia boleh menegangkan, menjaga kekuatan kolagen kita. Bagus kan? Berapa banyak you kena perlu? Paling banyak 3 sehari. Saya ulang, 3 sehari. 3 sehari ni yang besar ni. 2 pun cukup lah kalau orang perempuan kan. Kalau yang ajwa ni you ambil lah 5 ataupun 7 biji. Cukup sehari. Okey. Untuk penyakit jantung, kalau you combine ni, kata kajian, bila you combine kurma dengan honey, dua-dua manis kan. Tapi dua-dua ni manis ada hikmahnya. Sebab apa? Bila dah masuk dalam Quran, ada sunnah, semua tu mesti kita kena belajar. Tuhan tak akan just mention ataupun sabda Nabi tu tak akan keluar macam-macam tu saja kalau tak ada dia punya manfaat, pastinya. Sebab tak ada explanation. Orang buat study mengatakan kalau untuk jantung you campur dengan honey, nasib baik kita dah ada honey, kita dah sampai sekarang. You ambil honey kelulut pun boleh, honey tualang pun boleh, no problem. Dia boleh mengurangkan masalah kolesterol. Itu ada kaitan dengan heart problem. Dia mengurangkan masalah plak, okey, sangkut-sangkut lemak-lemak kita tu. Sebab apa? Dia tinggi dengan isoflavin. Okey, tadi saya lupa nak cerita, bila kulit tu dia juga mengurangkan pengeluaran hormon nama melanin. Pernah dengar melanin tak? Melanin tu yang menyebabkan kulit kita jadi jeragat yang hitam-hitam, okey. So bertukar warna dan sebagainya tu, dia mengurangkan masalah melanin. Baik, terus blood pressure. You dah tahu kan, dia ada tinggi potasium tapi dia kurang sodium. Pisang pun sama, dia tak ada sodium yang tinggi, dia ada potasium. So kalau potasium tinggi, sodium turun, itu betul. Rasionya selalunya potasium patutnya 4, sodium harusnya 1, 4:1. Jadi dalam ni Tuhan dah jadi, tak payah kita nak pergi ukur berapa gram. Dah ada dalam kurma, buah-buahan yang tinggi potasium seperti pisang tu, semua tu cantik. Dan seterusnya kita nak cerita tentang kolesterol, memang dia boleh turunkan juga. Nombor 10, nombor 11, orang yang buncit. Ni dia tak kata orang yang gemuk, dia kata orang buncit. Jadi orang-orang yang buncit tu tolong belajar kontrol. Kalau you suka sangat benda-benda manis, you tukar pada kurma. Kalau you makan banyak nasi pun, sebab menyebabkan you banyak buncit kan, karbohidrat you terlalu tinggi. Walaupun saya benarkan, tapi setengah daripada anda tu sampai tu dia macam mamak letak nasi tu penuh. Mamak selalu dia kata nak setengah pinggan ke nak penuh ke. Lepas tu setengah orang tu, mamak mau penuh, super penuh maksudnya 2 tangkup ke atas tu. Lepas tu bubuh pula tarik jadi nasi kandang tu kelas. Okey. Jadi perut buncit, kurma jawapannya. Dan siapa yang suka kentut lebih, ambil buah kurma. Orang yang suka luruh rambut pun juga terkenal pakai kurma, makan dia bagus. Orang yang suka sembelit, memanglah sebab dia selain pada karbohidrat, tingginya serat. Jadi serat dalam ini lebih tinggi daripada serat dalam pisang. Sebab tu kurma ni lebih baik kalau dari segi seratnya. Okey, so bagus you makan, fiber tinggi. Nombor 14, siapa yang tak cukup tenaga, nak cepat tenaga, patutnya bukan kita recommend pisang saja, kita recommend dates ataupun kurma. So you boleh buat bar sendiri. Kalau siapa orang perempuan yang pandai buat macam bar dengan dia punya paste dan sebagainya tu, bagi keras sikit, you gigit dengan kacang-kacang semua dalam tu, wah, first class. Yang ni ada karbohidrat, yang sana ada fat. Kan kacang tu ada lemak yang bagus-bagus kan. You pandai-pandai buat. Alright, energy terbaik. Dan orang diabetes dibenarkan makan, tak ada risaunya sangat. Janganlah makan 1 kati sehari, cukuplah kan. Kan saya kata 3 biji yang majul ni saja dah dekat 200 kalori kan. So jaga-jagalah. Baik, vitamin tinggi. So you boleh bergantung kepada kurma untuk mendapatkan vitamin B terutama sekali. Kecuali B12 dia tak ada, dia ada banyak B1, 2, 3, 5 macam tu. Dan dia ada vitamin A dan vitamin C dan juga sedikit vitamin D. Untuk saraf pun bagus sebab potasium jaga jantung, dia juga jaga saraf. Dan untuk orang yang ada anemia, kurang darah merah. Dan kita tutup hari ni untuk mereka yang
zaman COVID ni selalu menceritakan tentang apa? Immune system. So yang paling baik antara buah-buahan Tuhan bagi dalam kurma ada free radical punya polis dia. Dia mesti nak makan free radical, namanya antioksidan. Namanya seperti flavonoid lah, carotenoids lah, phenolic acid. Nama-nama tu memang terkenal dalam buah-buahan seperti kurma ni. Jadi tolong jangan risau, you boleh guna pakai untuk meningkatkan immune system. Dan sebenarnya saya nak orang kanser dengar penghujung ni, saya nak bagi kepada anda, ini lagi satu makanan selain daripada madu dan turmeric dan sebagainya, herba-herba saya cerita tu, ini tambahan untuk makanan harian you. Kadang-kadang kita tak tahu kan, nak pilih tak manis dan sebagainya. Inilah dia, Tuhan bagi rezeki besar-besar ni, dia punya manis, dia punya tu macam kita ambil madu tualang juga manis, tapi dia punya khasiat kesihatannya cukup banyak. Kencing manis boleh makan? Boleh, yes. 3 sehari. Kalau you hari biasa boleh pagi sekali, malam sekali, cukup. Okey, 3 dan 6 tu. Dekat 400 kalori secara baik-baik. Kurma dengan kismis, yes, boleh campur. Kan anggur tu boleh, no problem. Okey, antara kalau saya tanya fresh dengan yang kering, you lebih baik kalau ada orang order kat you yang fresh, you beli yang fresh. Kalau you pergi Mekah atau Umrah, insya-Allah lepas MCO nanti, lepas COVID ni, you pergi makan yang fresh tu. Boleh. Bagi share. Kalau kita ni cakap pasal kita je, ni orang lain kat luar yang baru-baru masuk ni, kita bagi kasih sayang pada mereka, yang membuktikan kasih sayang adalah antara penawar terbaik selain daripada ubatan. Lawan dengan yang natural pun, kasih dan sayang lebih kuat. Okey, bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So, yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So, apa you kena buat? You layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.